A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita kita terus belajar, kita buat latihan daripada pelajaran semalam ya. Semalam punya latihan. Semalam kita belajar tentang apa? Isim kana, khabar kana, isim ina, khabar ina, macam kan. Jadi belajar tentang perosak ataupun amil kepada ayat namaan. Ayat namaan tu ada amil. Habis kalau masuk amil dalam ayat, apa yang berlaku? Itu yang kita tengok perubahan kepada daripada dia tu marfu', dia menjadi dia jadi isim yang dia bukan lagi mubtada tapi dia jadi isim mansub contohnya. Macam ni lah kan kita buat semalam. Jadi hari ni kita nak buat latihan. Nak guna latihan 13 ni harfu nasab berserta ayat namaan. Kalau yang sebelum tu fi'il nakis kana tu dengan ayat namaan kita dah buat. Latihan 12, ini latihan 13. Jadi cara dia macam semalam jugalah. Buat terjemahan perkata dan terjemahan bebas bersama guru seperti contoh A dan B. Bulatkan khabar ina seperti contoh A dan B. Contoh ni tak ada, tapi kita buat jugalah kita sama Okey, innaka antal alimul hakim. Jadi mana dia khabar ina? Kita tandakan innaka khabar ina ialah khabar ina alim. Al-alim. Semua ni lah tak? Antal alim. Dia sebenarnya antal alimu ni. Maknanya khabar dia dalam bentuk jumlah. Jumlah ismiyah. Lepas tu ini adalah khabar ina. Khabar ina. Terjemahan dia, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui. Maksud dia apa tu? Dia ada macam, betul tak? Kalau ada dua kali kita sebut tu, sesungguhnya engkaulah. Macam tu, engkaulah. Penekanan, penegasan kepada ayat tu. Bukan ke innaka anta tu dah masuk dah isim. Anta tu masuk isim inna. Marfu'. Isim inna kan? Tak, ka isim inna. Jadi okey, kalau ka ni kita kata dia mansub ke majrur ke marfu'? Mansub. Mabni ala fathi. Fi mahalli nasbin li'annahu isim inna. Dia adalah isim inna. Jadi dia ni khabar inna. Khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Boleh kan? Boleh. Masa kita buat yang fi'il nakis tu tak tersebut, terlupa kan? Tak ada masuk. Okey. Okey, dia kata kat sini khabar marfu' boleh terdiri daripada perhatikan. Isim mufrad, ayat namaan, ayat kerjaan, syibhi jumlah, sama seperti khabar kepada ayat namaan biasa. Maknanya boleh. Jadi tadi tu ialah khabar marfu' dia dalam bentuk ayat namaan. Ya. Tapi masa kita buat kana tu kita tak tersebut, tak letak tu. InsyaAllah nanti kita betulkan adalah. Baik, innahum humus sufaha. Mana yang khabar marfu', khabar inna. Ya, sama juga. Dia macam tadi. Humus sufaha. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ayat namaan. Dia punya ni. Isim dia teacher home ya? Apa dia? Isim ina. Isim inna, home yang ni yang pertama. Isim inna.
Jadi kalau kita memang susah sikit lah bila dia dengan isim mabni ni kita tak nampak kan baris tu. Tapi kita mesti tahu sebab ada inna ni menandakan dia tu mansub. Ni pun kita dah buat clue dia isim mansub. Jadi hum dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin li'annahu isim inna. Saya cakap tu pun dah faham dah kan? Salwa boleh faham Salwa? Maknanya dia ni ialah isim inna tu je. Kita dah shortcut dah. Tak payah sebut yang tadi tu. Tapi dah dia belajar mabni modul. dengan Tapi dia mabni. sukun. Dia mabni, dia kaku pada baris sukun. Tapi dia berada pada kedudukan mansub. Mansub. Jadi dia tu isim inna. Kenapa dia mansub? Kerana dia isim inna. Okey, cuba C ni. Annallaha ya'lamu ma yusirruna. Allah. Allah adalah isim Yang Okey, ini yang isim lamu inna. Isim inna. Jadi apa dia khabar inna dia? Ya'lamu ma Yang yusirrun. Ya. Ya'lamu ma yusirrun. Semua ni lah. Ya'lamu ma yusirru. Orang suruh bulat dia bagi petak jumlah pula. fi'liyah. Ia mengetahui apa yang akan Dia Mereka mengatakan rahsiakan. Jadi terjemahkan akan apa yang bahawasanya Allah bahawasanya Yang Allah mengetahui ia ia mengetahui mengetahui akan dan apa yang apa yang mereka akan apa yang rahsia mereka nyatakan. sembunyikan. mereka rahsiakan. Sir. sir. Perkataan dia sir. Apa yang mereka rahsiakan. Rahsiakan. Ataupun sembunyikan pun boleh juga. Tapi selalu kalau sembunyikan kita gunakan perkataan katama, taktumun, yaktumun. Okey. Jadi mafhum dia tak adalah susah sangat ni. Bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan. Cuma dia ada penegasan lah. Ni macam kenyataan tau. Kenyataan. Bukan apa? Macam penegasan jugalah ada anna. Annal quwwata lillahi jami'a. bahawasanya Quwwata ni adalah kekuatan isim anna. Isim Anna. anna. Jadi dia punya khabar Lillahi Lillahi jami'ah. lillahi jami'a. Syibhi jumlah. Syibhi jumlah. Jadinya terjemahan dia bahawasanya kekuatan itu di Allah bagi Allah dalam keadaan semuanya. kesemuanya. Betul? Bahawasanya semua kekuatan itu adalah milik Allah, adalah bagi Allah. Itu mafhum dia lah. Baik, seterusnya. Walakinna syayatina kafaru. Mana isim? Isim asyayatina. Masa asyayatina. walakin Nah, dia punya khabar kafaru. Kafaru. telah engkar oleh mereka dan akan tetapi Syaitan akan tetapi itu akan tetapi tu tak ada ni. Dia memang perkataan. Akan tetapi syaitan itu telah engkar oleh mereka, oleh ia. mafhum dia oleh mereka Kak. Sebab ada arah. Mafhum dia dan akan tetapi kita terus je kata dan akan tetapi Telah engkar. syaitan itu telah engkar. betul. Akan tetapi syaitan itu telah engkar. Boleh tak kita kata kalau kita boleh tak kita kata dan akan tetapi syaitan itu yang engkar. Boleh tak?
Tak sesuai lah. Sebab dia fi'il kan, kita kekalkan je lah. Telah engkar. Tapi kita tak payahlah sebut oleh mereka. Ya dia. Siapa tu? Kak Sueh. Tak, Ya, saya. Kak Su. Saya Siapa? Kak Marusa. Okey. Nak tanya, beza lakinna yang ada sabdu dengan sukun kat belakang ni apa beza dia? Kalau lakin tu dia huruf istidrak, jadi dia kata sendi, dia bukan amil. Bila ada syaddah ni, maknanya dia jadi apa tu huruf nasab lah. Dia akan ubah. Yang syadah ni Dia akan amil lah, yang mati tak amil ya. yang mati tu tak amil lah. Yang mati tu kata sendi je. Dia panggil huruf istidrak. Tapi dari segi terjemahan sama. Okey. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan okey, aktsara tu ialah Isim lakinna. isim lakinna. Yes, isim lakinna. So kita pun bulatkan. Kita bulatkan ke tak? Kita petakkan. Aksara. Kita petakkan tadi. Tak ada pun suruh tapi kita buatlah. La ya'lamuna dia punya Hum la yang ya'lamun. Khabar. Lakin. aksarahum ni kita tak boleh pisahkan pula aksara daripada hum. Tak boleh. Sebab hum tu tetap majrur kerana dia mudhafun ilaih. Okay. Dia dia mudhafun ilaih. Dia maknanya dia tarkib idhafi. Jadi dia bersandar. Dia walaupun dia macam terdiri daripada dua kalimah, dia merujuk kepada satu perkara kan? Satu perkara, satu benda. Jadi akan tetapi kebanyakan mereka kita tak payah kita buanglah yang bagi apa tu semua, kebanyakan mereka yang ya'lamu ni adalah isim marfu dalam bentuk fi'il mudhari ataupun jumlah fi'liyah. Khabar. Khabar marfu. Ya'lamun tu. Bolehlah juga semualah. Ya'lamu tu jadi khabar inai. Khabar Lakinna. termasuklah. Termasuk taklah? Termasuklah. Masuklah sebab dia cerita tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Dia kira syibhi jumlah ke apa? La ya'lamu. Tak. Dia kira ni lah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah tapi dia adalah khabar marfu'. Dia khabar kepada lakinna. Khabar lakinna. Dia ni kan sedara-sedara dengan inna. Jadi samalah prinsip dia lakinna ni. Dia inna dan saudara-saudaranya. Lakinna saudara dia. Anna saudara dia. Isim lakinna termasuk hum ke? Yang mana? Yang ni ke? Ya. Ya. Termasuklah hum. Sebab dia mudhaf. Dia satu tarkib. Dua kalimah tapi merujuk kepada satu perkara. Ni kita tak boleh pula pisahkan dia sebab dia tu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti majrur. Dia yang kita tengok ni yang aksara tu kan. Tapi dia tak boleh diri sendiri. Dia mesti ada sandaran. Dia isim IKU. Isim kurang upaya. Isim cacat. AKU. IKU. Isim kurang upaya. KO. Innaha baqaratun safra. Mana satu? Isim inna. Isim inna. Baqaratun. Ya. Tapi masuk tak safra? Masuk tak safra? Masuk. Sebab dia sama juga macam tadi tarkib. Dia adalah khabar. Dia sifat kepada mausuf dia ni. Baqaratun. Jadi tak bolehlah pisahkan dia. Macam tak lengkap lah khabar tu kalau dia tidak. Dia kan tarkib wasfi kan? Dia tarkib wasfi. Tarkib idhafi. Tarkib idhafi, tarkib wasfi kena sekali. Baqaratun safra. Jadi tu yang marfu' dia tu. Sebab yang safra tu dia ngikut je. Jadi sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina yang kuning.
Kuning je ke kuning keemasan? Kuning. Kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan. Yellowish. Yellowish. Atau macam itulah. Kuning keemasan pun. Itu dia jadi tafsir kan? Maksud dia kuning lah. Kuning. Cantik kalau bersih kuning macam mana lah lembu tu. Cerita pasal lembu tu. Inna hudallahi huwal huda. Jadi macam mana? Mana satu isim inna? Hudallahi. Hudallahi. Mana dia khabar inna? Huwal huda. Dalam bentuk Jumlah ayat ismiyah. jumlah ismiyah. Ayat nama. Jumlah Ismiyah. Sesungguhnya keterjemahan dia Sesungguhnya petunjuk petunjuk Allah bagi Allah. daripada lah kot. Daripada Petunjuk. Allah. Sesungguhnya petunjuk daripada Allah. petunjuk daripada Allah Dia adalah tunjuk bagi ia adalah Petunjuk. adalah Sebenar-benar adalah petunjuk. petunjuk. Boleh juga. Walaupun dia bukan maf'ul mutlak, tapi dia pun ini kan yang bukan, sebenar. tapi kita kata sebenar. Ia adalah petunjuk yang sebenar. Pun betul juga. Boleh juga. Ya, okey, kita ambil yang itulah sebab sebenar-benar ni selalu kita kata untuk maf'ul mutlak kan. Ia adalah petunjuk sebenar. petunjuk sebenar. Sebab ada al tu. Sesungguhnya petunjuk Teacher, daripada Allah. Ya, Yang G tu kan dia G ni. apa ni marfu kan dia dhamma Ah, ah. tu dia. Kalau yang masuk tu dia khabar MFK dia. Khabar marfu. Tapi Dia bukan kata masuk. dia mesti masuk. Tak, Masuk yang dia masuk isim. isim ni. Ni masuk. Khabar isim inna mansub. Khabar inna Masuk. Khabar inna marfu. marfu. Ya. terbalik pada kanan. Dia opposite. Terbalik dengan kana. Betul. Macam tu. Inna kana. Innahu lakum aduwwum mubin. Isim innahu. Ni pun Okey. Okey ni. Isim inna dia hu. Mana dia punya khabar inna? Syibhu jumlah lakum Lakum adu mubin. Syibih Taklah. Juga sibuk jumlah. Abudumu mubin. Ya, sebab ni jelas. Sebab lakum lakum ni boleh tak duduk kat belakang? Boleh juga kan? Boleh. Kalau tak ada pun dia tetap memberikan maksud dia dah jelas dah. Betul tak? Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata. Macam tu. Tapi bagi kamu pun boleh. So dia adalah, dia bukan sibuk jumlah. Dia kalau tak ada yang marfu' tu baru mungkin dia adalah khabar marfu' dalam bentuk syibih jumlah. Okay. Macam tadi yang mana tu? Yang dia khabar dia lillahi jami'ah. Macam ni. Ni dia punya khabar dia syibih jumlah. Ini ada marfu'. Dan ini ada isi marfu'. Memang definitely dia adalah khabar inna. Yang ni innahu kana hubban kabiran. Innahu isim inna. Okay, hu ni isim inna, mansub, isim inna. Dia punya marfu'. Isim kana. Dia punya tu adalah Hubban semua ni. Kana pun. Kana pun. Maknanya dia dalam apa ni? Apa kita Isim panggil? kana. Lah iya. Nakis. Nakis. Isim kana lah pula yang tu. Belakang tu. Ya, Kalau dia betul. mengikut hadapan tu nasab tu. Ya. Ya, betul. Maknanya dia kata ni, inilah dia punya, kita panggil ni apa? Struktur apa? Dia dengan nada kana kan? Jadi kita kena analyse pula kana ni. Maknanya dia punya khabar marfu' dia ialah khabar dengan apa panggil Hubban. semalam tu? Bukan hubban. Semua ni lah. Semua. Ayat yang ada kana ni.
Jumlah ismiah lah. Jumlah ismiah. Okey, macam mana dia jumlah ismiah? Sebab dalam kana ni apa dia isim kana? Isim kana marfu' ke mansub? Marfu. Marfu'. Jadi siapa dalam ayat ni? Ia, bagus. Adalah ia kan? Dia ni adalah isim kana. Ada dalam ni, ia. Kan kita terjemah adalah ia. Adalah ia. Huban ni khabar kana. Khabar kana. Khabar kana mansub. Jadi kita dapat dalam ayat namaan ni sebenarnya. Ayat namaan yang ada amil kana. Fi'il nakis. Dia adalah khabar inna. Lepas kana tu Jadi semua ni adalah analisis khabar. dengan cara kana pula teacher. Ya, Cara bilang betul. kana tu analisis dengan inna tu. Inna tu, betul. Kana ni semua ni adalah khabar inna. Khabar inna. Tapi yang biru ni saya buat kat luar ni, ini adalah khabar kana. Khabar kana. Subset. Kira jumlah yang lengkap juga, Ustaz. Ya. Yes. Sebab ada dah ada yang marfu' dalam tu walaupun dia mustatir. Tak? Kana tu kan adalah ia huban kabira. Huban apa? Bukan cinta. Kasih, cinta. Kalau huban yang tu dia ada syaddah. Huban ni apa? Macam maksud dia bukan cinta. Setahu saya lah. Tak ingat pula. Kenapa pula tak cari tadi ya? Sebab hari ni letih. Sebab hari ni ekstra Kabira letih. besar. Kabira. Sebab yang besar, betul. Dia yang besar tapi huban tu apa? Rasa macam kerugian macam tu. Kesedihan, kurungan. Teacher, Sujana cakap dosa. Dosa, huban, Dosa ada kesedihan. Isman. Okey. Isman kabira. Isman, maksud dia sama dengan Isman. Tu dia bukan cinta sebab dia tak ada. Dosa. Dekat dosa. Adalah ia dosa The yang opposite besar. of Cinta salah. Yang besar. Khabarkan. Yang besar. Okey. La syiyata fiha. Macam mana ni? La, isim la. Ya. Kita belajar semalam ni. Isim la ialah Nafi jinsi. nafiyah lil Syiyata. jins. Nafiyah lil jins. Surah apa ayat tu? Thank you Kak Sujana. La syiyata. Jadi dia ni mansub. Pasal apa dia mansub? Sebab Haraf Isim la. sebab ada amil ni. Amil ni la nafiyah lil jins menyebabkan dia tu baris fathah. Okey. Terjemahan dia? Tiada sebarang tumpuk kecacatan atau tumpuk padanya. Padanya perempuan berlambu betina. Tu amil lah. Maksudnya kalau ni kita kaji apa ni? Kalau kita tiba-tiba lupa pula. Kenapa? Tiba-tiba ni mana pergi inna semua tu tadi. Okey. Ini maknanya dia ni kita tengok dia ni mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab dia isim lah. Kenapa dia jadi isim lah? Sebab ada amil iaitu la nafiyah lil jins yang menyebabkan berubahlah dia tu. Tu tambah dalam terjemah tambah sebarang. Nanti kita akan detail lagi lepas ni. Bila kita tengok dalam bab penafian dan larangan. Okey, la ilaha illallahu. Okey ni, interesting ya ni. Mana dia yang mansub ni sebab apa? Jadi kita tandakan i'rab dia yang ni kan ilaha. Ilaha disebabkan ada ini. Jadi Allahu ni marfu' sebab apa dia? Ini isim lah, jadi yang ini adalah khabar lah. Khabar lah. Kalau ada isim tu ada khabar, iyalah tu. Macam tu. La ilaha illallahu. Tiada sebarang, macam mana nak terjemah? Tiada sebarang ilah.
Sebarang ilah. Ilah tu apa? Sebarang Tuhan. disembah. Tiada Tuhan sembahan melainkan melainkan Allah. melainkan Allah. Tiada sebarang Tuhan. Tiada sebarang Tuhan yang Sembahan diabdikan kan? diri. Sembahan. Sembahan. Sebarang Tuhan yang diabdikan diri. Macam Tak ada itulah. ke perkataan lain daripada sebarang kan, Puan? Bahasa Inggeris ada. Sebarang Bahasa ni tak Melayu sedap saya lah. tak pasti. Sebarang bahasa Inggeris apa? There's no Tiada God. selain. Whatsoever. None whatsoever. None soever. There's no none soever. Ya. Apa Selain lagi kan selain. sebutannya? Tiada lain. Apa? Tiada selain Allah. Tak tahu. Rasa macam bila selain tu nanti Tiada dia Allah perkataan selain. lain tau. Tiada Tuhan. Tiada Allah selainkan Allah kan? Macam tu. Tiada selain. Tidak sulan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Selainkan Allah. Only Allah Tak boleh. selainkan kan? Salah Only. tu. Melainkan. Tu tak There's no betul. God. Bahasa Melayu pun tak salah tu. Tiada Tuhan yang disembah What melainkan Tiada sebarang Tuhan. There's Tiada no God Tuhan other than yang Allah. layak ataupun kita tak kata sebarang lah untuk ni. Tiada Tuhan yang Tiada layak disembah. Tuhan yang layak diabdikan Disembah. diri. Macam itulah. Disembah. Betul. Melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Ya betul. Tapi kan kalau kita kata sebarang tu memang dia macam tu maksud dia tu. Dia Tapi bila menidakkan, barang tu kan, barang mengeluarkan. tak sedap lah kan barang. Kalau kita sedap tak sedap tu. Bahasa kita cakap Barang. macam tu kita nak buat macam mana? Tidak sebarang. Allah tu jadi sebarang. Tak boleh lah. Tak sedap lah. Tak, ini bukan Dia Allah sebab bukan dia kata Tuhan. barang. Tahu, Ya. tapi bila kita tiada Tuhan, tiada sebarang Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah pun dikaitkan dengan sebarang jugalah. Bukanlah. Nampak Bukanlah gitu. perkataan tu bukan sebarang, bukan barang. Tahu, tapi sedap lah dengar. Macam Oh, kita kau nak kata, cakap macam Zawiyah kita kat panggil Zawiyah. Rasulullah, macam kita sebut Rasulullah sebagai dia. Zawiyah Tak boleh not kan? around. Baginda. Baginda. Jadi Kak Zawiyah tak ada ke? Ada kan? Ada. Kak Zawiyah macam mana Kak Zawiyah? Kita tanya Munshi kita. Munshi DBT. Tanya bos bahasa Melayu. Pakar bahasa Melayu. Yes. InsyaAllah. Ada tak Kak Zawiyah? Ada kan? Kak Zawiyah macam mana Kak Zawiyah? Sebarang tu. Macam kalau mungkin rasa kurang selesa bila nak kata Tuhan tu dengan sebarang. Kalau keraguan tu macam boleh lah juga kan? La raiba fi, tiada sebarang keraguan. Macam kenalah. Jadi tapi kita punya macam kaedah terjemahan ni bagi saya, dia bukan bagi saya ni. Bila kata la nafiyah lil jins, dia memberi maksud. Kita akan tengok sebelum lepas ni. Apa bila kata la nafiyah lil jins? La nafiyah lil jins tu penafian yang menyeluruh. Sebab itu kita tanpa sebarang tu. Dia ada memberi maksud macam tu. Bukan sebarang tu sebagai barang, tetapi dia masuk dalam bahasa kita tu. Betul ke Kak Zawiyah? Bila kata sebarang tu any. Macam kalau bahasa Inggeris tu dia kata nothing, no, any. Betul ke Kak Zawiyah? Kak Zawiyah tak boleh malam ni tidak mengizinkan ke suasana di sekitar? It's not around. Tak ada kan? Dalam Dewan Bahasa? Tak ada perkataan sebarang. Checking. Thesaurus dia tak ada. Bahasa kita tak cukup lah agaknya. Wallahualam. Okey. Bahasa Jadi kalau pasal. yang bermakna tiada sebarang. Maksud dia tu tiada sebarang. Betul lah tu saya setuju. Bukan setuju macam mana tau. Maksudnya macam kita rasa bunyi dia tu memang tak sedap. Banyak benda yang tak sedap. Tak betul. Maksudnya bolehlah kita kata tiada Tuhan yang layak disembah atau layak diabdikan diri kecuali Allah. So dia ada penafian tu. Macam tu. Okey, tak apalah. Nanti kita tengok. Nanti kejap lagi agaknya Kak Zawiyah tengah search tu. Tengah loading. Tengah search. Baik, kita tengok yang ni pula. Qala innahu yaqulu innaha. Ya? Bahasa biasa saja, tidak istimewa, asal saja, bukan sebarang. Ada perkataan bukan sebarang. Bukan yang Apa biasa dia? saja. Ada perkataan bukan sebarang ada. Apa dia? Biasa. Belum jumpa. Bukan yang biasa saja. Bukan sedikit. Ataupun luar biasa. Ada perkataan bukan sebarang tu ada. Bukan sembarang. Macam kalau kita kata sembarang. Tapi kat dalam konteks ni tak bolehlah kita kata sembarang ke ataupun ada perkataan yang boleh kita gantikan. Macam la ilaha tu.
Kalau tadi kan kita kata bila la nafiyah lil jins, kita terjemah tiada sebarang. Tapi bila cakap Tuhan, macam perkataan sebarang tu kurang sesuai. Apakah ganti bagi perkataan sebarang untuk konteks ni? Tiada Tuhan. Sebarang tak Tak ada. sesuai. Cik. Tak sesuai juga. Okey. Jadi kita kata macam tu tadilah, tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah. Ya, kita walaupun panjang sikit tapi sebab dia ni special, satu kalimat yang khas lah, kita panggil gitu. Tapi kalau macam tiada sebarang tumpuk ni boleh kan? Boleh. Tiada sebarang keraguan tu understood kan maksud dia? Boleh. Yang tu boleh. Baik, okey. Okey. Jadi ni kita terjemahkan macam itulah, tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah. Yes. Okay. Bila kata disembah, dipuja, diabdikan diri, ilah ni ada memberi maksud perlakuan hamba. Dia memberi maksud hamba punya pekerjaan, af'alul ibad. Kalau Rabb, af'alullah. Tu maksud tu Tuhan. Kalau dipanggil kita hamba pada Allah tu, makna kedudukan kita sangat tinggi lah tu. Kalau To be Allah able panggil to be kita hamba, humble, betul. to be able to be regarded as hamba Allah tu maha tinggi A lah. slave, yes. Ya. Sangat tinggi. Makna So, kita punya keabadian tu sangat tinggi lah. Macam Nabi SAW betul. kan cakap abdi Ya. kan. Surah 63, 25, surah 25 ayat 63 sampai 74 tak silap saya, ataupun lebih sikit, 77. Allah cerita tentang hamba dia. Siapa yang dikatakan hamba. Qala innahu yaqulu innaha. Jadi kita nampak kat mana kita nak analyse dulu. Mana dia khabar inna? Bakharun. Nama inna Yaqul. Hu ni apa? Hu ni isim inna. Yaqulu. Jadi yaqulu innaha baqaratul la faridun. Betul kan? Ada dua. Okay, ada dua. Jadi ini semua inna sebenarnya dia khabar inna. Dalam bentuk besar dia pula. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey, dalam jumlah fi'liyah. Jadi dalam jumlah fi'liyah ni ada lagi yang inna ni. Okey, jumlah ismiyah yang dimulakan dengan inna. Jadi kat sini mana dia punya isim inna? Ha. Isim innanya ha. Mana dia punya tu? Khabar marfu' dia. Ni semua. Dia punya khabar marfu' ataupun khabar inna. Untuk ayat yang mana? Untuk ayat yang ni. Jumlah ismiyah. Okey? Dapat. Ni tak boleh nak pisahkan. Sebab ada la tu, tapi dia tetaplah sifat kepada baqaratun. Ni yang baru berlapis ni baru berlapis. Kiralah sendiri. Ada kolah. Okey, ni satu. Okey, ni ayat yang satu. Teacher dia malam ni dia. Okey, ni. Okey, ni satu ayat tau. Ni satu. Okey, lagi dalam tu ada. Okey, saya buka warna apa. Okey, saya buat pakai highlighter. Okey. Qala ni kan innahu yaqul. Okey, betul tak? Ada ayat ni. Okey, lagi yang kedua berapa lagi? Dalam innahu tu ada yaqulu, betul tak? Yaqulu innaha sah? Betul. Pas. Okey, lagi ada yang ketiga inna. Kan? Nampak? Ada berapa lapis tu? Empat. Ada satu yang besar. Yes. Ada satu yang besar ni satu. Warna biru tu dua. Ni tiga. Kemudian empat. Empat. Jangan tu, tak boleh dispute tu. Tu pakar linguistik pula. Betul. Empat. Tu ke Dr. Rohizah. Alhamdulillah. Allah kumpulkan kita. Kita ada boshi. Ini firman Allah ke? Hu tu refer to Allah ke? Semua ta'ala. Ya. Yes. Tak, yang ini Musa kata, yang ini Allah kata. Ini yaqulu Allah kata. Ini ayat yang Allah kata. So yang ada kena guna.
Bukan penutup kata tu, teacher. Kalau Yes. Betul. Sekolah. Macam dia banyak tau penutup kata dia tu. Macam ikutlah ni yang ada ni. kita berkata. Quote unquote dia tu. Warna-warni malah ni. Macam kuih lapis. Okey. Lapar dah tu. Kenyang dah. Okey, jom. Okey, selesai bab ni kita masuk bahagian larangan dan penafian. Ada yang kita dah tengok, ada yang kita Teacher. macam ulang. Ya, Nanti bagi nak answer key tu. yang ni. Siapa tu? Kak Ru. Okey, nanti kita bagi muka surat 32 ya. Tapi kita dah bagi kan? Macam nak lagi lah yang ni. Tak ada kosong. Tak ada jawapan. Download kosong. Ni ada jawapan. Download Kalau kosong. Oh, yalah. Baik, boleh. No hal. Ingat suka yang kosong sebab ada challenge sikit dapat buat. Tak lah, nak buat nanti. Tak ada jawapan betul. check jawapan. Okey. Baik. Ya. Baik, yang ni i'rab disebabkan amil dalam ayat-ayat yang berbunyi larangan dan penafian. Ya, Kak Rosnah. Kak Rosnah, soalan ke tu? Bukan. Soalan kat orang lain Okey, tak apa. Harful la nahiyah ialah satu-satunya harf atau kata tugas yang berfungsi sebagai larangan dengan makna janganlah. Ia adalah amil, yakni kata tugas, i'rab fi'il mudhari' majzum dengan ganti nama kedua engkau atau kamu ataupun kamu berdua. Selain itu, harf la juga adalah antara 5 jenis harf yang berfungsi sebagai penafian, iaitu sebelum kita pergi tu, maknanya apa? La nahiyah ni ada satu je. Iaitu la yang maksud dia jangan. Selain daripada tu, kalau ada la, dia 5 jenis harf yang berfungsi sebagai penafian, iaitu lam yang bermakna tidak atau belum. Lam. Kita tulis kat situ. Kasih warna hijau lah. Sebab dia harf. Ataupun saya bubuh je lah warna yang ada ni. Lam. Lan yang bermakna tidak sekali-kali. Kita dah belajar dalam modul 1. La nafiyah lil jins yang bermakna tiada, yakni sebarang. Tiada sebarang. La nafiyah yang bermakna tidak atau tiada. Ni la nafiyah. Selalu kita tulis kat bawah dia tu naf. Ma nafiyah yang bermakna tidak atau tiada. Ma yang warna hijau. Lam nafiyah ialah amil i'rab fi'il mudhari' majzum. Maknanya lam tadi tu. Bahasa Inggeris la tu deny ya. Bahasa Inggeris. La nafiyah dengan ma nafiyah tu deny kan? Boleh tidak kan? Tidak deny. Boleh. Negation. Kalau la nahi tu jangan, larangan kan, macam nahi mungkar kan? Betul. Nahi Arab Hindustan. Nahi. Okey. Betul. Tapi kalau bahasa Arab tu macam ni kan dipanggil bahasa Arab lah, bahasa Inggeris tu dipanggil macam ni ke apa ke? Dia maksud dia tu negation lah. Bukan kalau yang larangan tu panggil apa? Don't tu kan apa benda tu? Panggil pula saya. Apalah nama dia, tak apalah. Tapi yang penting prohibition. Prohibition, yes. Yes. La nafiyah ialah amil i'rab fi'il mudhari' mansub. Maknanya kalau ada dia akan menyebabkan fi'il mudhari' tu daripada marfu' menjadi mansub. La nafiyah lil jins pula ialah amil i'rab isim mansub tanpa tanwin yang dipanggil isim la. Yang tadi kita buat tu lah. Dan khabarnya dipanggil khabar la. Agak senang sebenarnya kan? Kalau ada la nafiyah lil jins maknanya isim tu isim apa? Isim la. Kalau khabar dia khabar apa? Khabar la. Khabar la ni marfu'. Isim la tu mansub. Tapi dengan isim cacat. Macam isim tu tak ada tanwin. Dan tak ada juga alif lam. La nafiyah lil jins memberikan makna penafian secara menyeluruh daripada semua jenis perkara yang sama dengan isim la. Tiada sebarang. Tiada sebarang. Tapi bila Pak Tuhan macam tak kena. Betul juga tu. La nafiyah dan ma nafiyah bukan amil i'rab tetapi hanya kata sendi untuk isim dan fi'il.
Tetapi la nafiyah tidak boleh digunakan dengan fi'il madhi. Digantikan dengan ma nafiyah. Macam mana tu? Tengok contoh. Ini contoh dia. Okey tak? Cantik tak? Kalau dia Cantik. penting, dia nampak tu terus boleh baca cerita dia apa. Baik. La nahiyah jenis larangan. Si warna merah. Dia amil maknanya kata jazam, huruf jazam. I'rab hanya untuk fi'il mudhari' sahaja. Contoh la takhaf. Banyaklah kalau kita jumpa la macam ni selepas itu sama ada dia majzum dengan baris dengan sukun ataupun dengan menghilangkan nun, hasfun nun. Maknanya kita tahulah maksud dia janganlah. Adakah Kalau dia lam hilangkan huruf ilah? dia hilangkan huruf illah juga, betul. Okey. Kita kena rujuk jadual yang awal-awal tu kan ada tu. Muka surat berapa Hilangkan nun, masukkan buangkan huruf illah, betul? ya. Menghilangkan nun dan juga menghilangkan huruf illah. Hasfin harful illah. Hasfu harfin illah. Harfi illah. Okey, lagi seterusnya lam nafiyah. Jenis dia penafian. Dia adalah amil untuk majzum. Maknanya harfu jazam. Fi'il mudhari' sahaja. Contoh lam yakhaf. Kalau yang la ni dia mesti diikuti dengan ta, yang ta. Selepas dia tu ada ta. Tapi kalau lam tak semestinya. Boleh jadi dia akan jadi ya ke? Dia boleh lah kan? Lam Lam yalid. yakhaf. Lam Cik, kalau yalid. Dia ya lah. Dia selalu dengan ya. Cik, kalau la takhaf tu kan, Hmm. takhaf tu untuk mufrad kan? Mufrad. Tapi dia juga Betul. boleh untuk jamak kan? Boleh. Boleh. La takhafu. Kalau jamak tu yang kita kata buang nun tu. Buang nun tu. Kalau jamak la takhafu. La Ada alif, taqrabu. ada Ada alif alif. hujung kan? Tapi La kalau dia Hmm? alif tu, kalau dia kalau kalimah fi'il mudhari' tu, dia selepas dia ada domir muttasil, Ya. Macam la alif tu tak aktif. taqrabuha dia buang alif tu. Dia buang alif tu. Sebab alif tu pun dia tak berbunyi pun. Dia ada kat situ menggantikan, maksudnya ada nun. Tapi bila dia bersambung dengan dhamir yang lain, macam contoh la taqrabuha, alif tu dah tak boleh ada kat situ. Memang automatik dia buang. Sebab dari segi bunyi dia cukup yang tu dah maksud dia tu. Maksudnya la ta tu untuk muqatab. Dia untuk mukhatab je, untuk ganti nama kedua. Orang yang kita lawan cakap sama ada engkau, kamu atau kamu berdua. 3. Semua. Perempuan dan lelaki tu sekali lah tu. Mukhatab lah untuk grup 6 Mukhatab lah. kumpulan Yes. kan. Ni untuk mukhatab sahaja. Okey. Lam yakhaf. Kita dah buat ni tadi. Lam yakhaf. Tidak ataupun belum ia takut. Kita gunakan perkataan yang sama. Kalau lan, penafian juga. Lan nafiyah. Dia huruf nasab. Untuk fi'il mudhari' saja, jadi akan menyebabkan baris jadi fathah. Ni kan warna hijau. Cek. Tengok dia sama. Tidak sekali-kali kami takut. La nafiyah lil jins, penafian menyeluruh. Huruf nasab. Tak ada tanwin. Lepas tu, dia maksudnya yang ikuti dia tu dia bukan dalam bentuk tanwin. Kalau ada tanwin, dah bukan. Kalau tak ada tanwin, dia akan jadi penafian biasa yang ni. Macam ni. La khawfa. Tiada sebarang ketakutan. Tapi kalau yang tanwin, la khawfun ke? Dia akan jadi tiada ketakutan sahaja. Macam contoh di bawah tu. La khawfu diikuti dengan isim. Ataupun diikuti dengan fi'il mudhari' yang bukan majzum. Biasa, mudhari' marfu'. Tidak, aku takut. Macam itulah. Beza tak? Bezalah. Ada sedikit beza disebabkan amil ni. Ni bukan amil tapi dia kata sendi je lah. Ma nafiyah. Penafian untuk siapa? Dia selalunya ada di awal isim dan fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Dua-dua boleh. Jadi contoh dengan isim ma khawfun, tiada ketakutan. Ma khawfah, tidak telah takut oleh ia. Maknanya dia telah tak takut. Tidak telah takut. Ialah. Tidak
ia telah takutlah. Ma akhaf, tidak aku takut. Aku tak takut. Kalau bahasa kita tu aku tak takut. Yang ni dia tak takut pun. Telah tak pernah takut lah. Ma khafah. Okey? Baik. Sempat tak nak buat latihan ni? Sempat. Kena buat. Kena buat terus kan? Okey, latihan 14. Larangan dan penafian. Tandakan i'rab yang bertukar disebabkan amil seperti contoh A dan B. Buat terjemahan. Terjemahan ni dah macam tengok tu dah terus tahu makna. Dah tak payah sangatlah kita nak fokus tu, kita tengok pada i'rab ni. Teacher nak tanya I'rab. apa boleh? Boleh. Nak tanya Silakan. tentang ma tu. Mana tadi? Ma nafiah tu. Macam mana cara kita nak membezakan kalau dalam terjemahan tu kan? Kita nak guna ma untuk penafian ke ataupun kita nak guna ma untuk Isim. apa yang Mausul. mausul tu? Tengok konteks. Selalunya kalau ma yang isim tu depan dia tu ada yang lain. Maknanya tiada apa yang. Macam nak cakap ya? Kita tengok konteks tu. Macam ma yang tu selalu dia lepas ba'di ma macam tu kan. Mana nak kata tu? Tengok konteks. Dia biasanya dalam bentuk mudhafun ilaih yang ma yang isim tu. Ataupun dia duduk depan sekali. Macam dia jadi isim syarat ke kan. Dia kita tengok seluruhnya. Kita kena tengok macam tu. Macam kalau macam ni. Dah ada isim. Lepas tu ada isim yang tu. Sesuai tak? Macam boleh tak kita kata apa yang ketakutan? Tak boleh. Lepas tu macam itulah. Yang ni. Apa yang aku takut. Tengok konteks. Tak boleh. Kalau sekarang ni kita bagi contoh tu tak ada. Okay, cuba kita try buat latihan ni. See sama ada kita boleh ke tidak. Setakat ni, yang mana saya semak Kak Su tu terjemah, dia tak ada masalah tu. Macam mana saya kata ramai yang saya semak pun terjemahan dia, bila dia dah semak seluruh ayat tu, dia tak ada masalah, dia miss terjemahkan ma yang nafiah dengan ma yang isim tu. Setakat ni. Dia bila dia sampai je ayat tu nanti dia sendiri betulkan diri dia. Macam orang belajar tajwid mula-mula kan. Dia mula-mula tapi dia dah tahu dah hukum tu. Dia boleh betulkan diri dia sendiri. Maknanya dia boleh betulkan dengan skill yang dia belajar tu. Begitu juga saya tengok kalau orang yang dia terjemahan, dia dah belajar nahu tu dia akan betulkan sendiri. Maknanya dia sendiri kata, ni bukan ma nafi, ni ma apa yang. Macam tu. Betul tak? Dah lama-lama Itu- biasa tu tahu lah kan. Ya. Dia macam itulah. Macam itulah. Konteks ayat. Tengok InsyaAllah. konteks ayat. InsyaAllah. InsyaAllah. Setakat yang hari ni, siapa yang buat semakkan tu, itu yang saya boleh kata. Even saya sendiri pun, macam kita belajar bahasa kan, mana-mana bahasa Melayu, mula-mula kita salah. Trial and error. Atau kita kena ada orang semak, dengar, tu cakap, oh di situ kita belajar. Saya pun bukannya reti sangat macam, tapi maksud saya tu macam itulah. Bila kita nampak kedudukan dia tu, kita dah faham. Kadang-kadang kita tak boleh explain. Tapi kita tahu, benda ni maksud dia macam ni. Ni ma ni tidak. Ma ni apa yang. Ma ni kalau kat depan, kita yang adjust. Sebab dari segi maksud tu, kalau tengok balik semula modul 1, kan kita letak dekat-dekat isim syarat, isim istifham, tapi perkataan dia sama. Man, ma, dia share. So kat mana bila dia berada tu? Yang kita buat pada awal, dalam modul 2 tu pula, kita buat yang isim mabni tu kan? Perasan tak? Kita belajar tu, isim mabni tu. I'rab isim mabni yang lain. Tanda i'rab, dhamir, lepas tu i'rab isim mabni lain. Muka surat 8. Kalau cek balik macam mana tu. Dari segi situ kita dapat juga boleh tentukan. Oh ni semua isim. Dia bukannya harf ni. Kalau harf tu kita tengok apa yang datang selepas dia tu. Perubahan baris tu semua kena fikirlah, kena tengoklah. Boleh kita analyse lah maknanya. Baik, kita cuba tengok contoh dulu apa yang kita kena buat ni. Menjawab tak soalan Kak Su sebelum kita teruskan?
Boleh Kak Su? Kena kaji balik semula muka surat 8 tu. Kena baca balik. Kita kena cuba lagi buat latihan berpandukan muka surat 8. I'rab isim mabni. Tanda i'rab isim mabni. Bila kita belajar yang tu, sebenarnya kita ada kemahiran tu. 8 dengan muka surat 8, muka surat 9 tu. Itu yang kita belajar tu, tengok kedudukan dia. Lepas tu tengok contoh. Lepas tu tengok latihan yang kita buat tu. That's how. Itulah caranya belajar. Kena buat lah. Baik. Fala taj'alu lillahi andadan. Jadi apa yang bertukar? Mana i'rab dia? La nahi. So, la majzum. Ni la nahi, la jazam ataupun la jazam. Jadi buangkan huruf Nun. membuangkan huruf nun. Inilah i'rab dia tu disebabkan amil. Maknanya kalau kita kata ni fi'il mudhari' majzum, apa tanda majzum dia? Menghilangkan nun. Sebab apa? Sebab ada huruf jazam. Dia menjadi majzum disebabkan huruf jazam la. Macam tu je. Lepas tu dia ni pula kan dia minal af'alil khamsah. Jadi memang nun tak ada tu, maknanya jadi majzum lah. Lan tuqbala. Jadi kat sini kita tengok tuqbala. Dia ni fi'il mudhari' majhul mansub. Fi'il mudhari' majhul mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Berarti dia kenapa dia mansub? Sebab ada huruf nasab lan. Dia jadi macam tu je lah. Tidak sekali-kali ia diterima taubat daripada mereka. Ataupun dalam erti kata lain, tidak sekali-kali taubat mereka diterima. Taubat mereka diterima. Kita bolehlah tuliskan dia punya maksud tu. Okey, cuba tengok C. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Jadi yu'ta ni fi'il. Terjemah dulu. Dan tidak apa? Yu'ta. Dia yu'ta sa'atan. Yu'ta didatangkan dia didatangi. Ia mendatangi ke? Ni fi'il majhul ni. Dia didatangi. Tidak ia didatangi. Diberikan kot. Ata tu beri ke? Ata tu beri ke? Ata beri, ada datang pun ada ya'ti. Ya'ti dia datang. Ni yu'ta, ia didatangi. Okey. Dia didatangi akan masa. Akan satu masa ataupun daripada harta-harta. Apa makna tu? Daripada harta. Apa makna dia? Kena tengok ayat ni. Kena tengok ayat dia juga betul. Kena tengok balik lah. Tapi okey. Sekarang ni maksud dia yu'ta ni ialah fi'il majhul, fi'il majhul, fi'il mudhari' majhul dan majzum. Majzum, tanda majzum dia ialah membuang huruf illah. Membuang huruf illah. Kenapa dia majzum? Sebab ada amil lam sebelum dia. Disebabkan huruf jazam lam. Apa yang dibuang situ? Nun tak, huruf illah. Dia ada huruf ni. Alif maksurah. Alif maksurah ya. Tak, ia diberikan ni rasanya. Pada saya ni diberikan. Ia diberikan. Ia diberikan kekayaan. Tu nak cakap tu. Keluasan ataupun kekayaan. Dalam konteks macam ni dia tak bolehlah masa. Dia akan jadi keluasan ataupun kekayaan. Kesenangan. Kekayaan. Ia diberikan surah 2 kekayaan. Diberikan kekayaan.
ataupun keluasan lah kot dari harta itu. Kesenangan dari harta itu. Maksudnya apa kalau kita nak mafhumkan? Dan dia tidak diberikan kekayaan dari harta. Maksudnya tidak diberikan kesenangan dari harta. Dia tak ada harta lah. Dia tak kaya lah. Belum. La yu'akhidhukumullahu bilaghwi. Ni penafian ke apa? Jadi tidak ia menghukum. Dalam ayat ni maksud dia menghukum. Hukum Kamu akan kamu oleh Allah. oleh Allah. Ya, oleh Allah. Ni tak habis ni ayat ni. Dia sepatutnya, tapi bolehlah. Ni boleh jugalah, betul juga ni. Dengan disebabkan ataupun yang ni disebabkan. Disebabkan kelalaian. Disebabkan lara pun. Ni kelalaian dia cerita pasal sumpah ni. Sumpah. Sumpah. Okey, tidak ia menghukum akan kamu. Jadi kita tengok fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' marfu'. Biasalah. Ni yang biasa. Tak ada perubahan apa-apa. Jadi fi'il ni mudhari' marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. So, kita tanda tanda marfu' dia dhammah. Dia tak ada apa-apalah. Dia tidak bersambung apa-apa di akhirnya. Dia kata la yatasil lam yatasil bi akhirihi syai'. Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Jadi la ni bukan amil, dia hanyalah penafian. Jadi ayat ni ayat negation, menidakkan sahaja, menafikan, bukan melarang. Wa ma kanu muhtadin. Okey. Mana dia yang Tidaklah. Ini tidak. Tidaklah. Dan tidaklah adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Jadi dia mansub. Kenapa dia mansub? Dia mansub dengan tanda apa dia mansub? Mansub dengan ya. Mansub dengan mansub dia khabar. Kenapa dia mansub? Sebab dia khabar kana. Bagus. Dia khabar kana. Khabar mansub tu samalah kalau kita kata khabar kana. Fala isma alaih. Okey, isma. Kita tengok pada isma lah. Sebab kita tak payah i'rab huruf kan. Isma isim mansub. Isim mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Sebab cacat ke cacat. Dia cacat. IKU. Isim kurang on fire juga. Okey. Jadi dia kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia isim lah. Isim la. Jadi sebab ada huruf la nafiyah lil jins depan dia. Dia berubah disebabkan itulah. Sebarang. Jadi terjemahan dia sebarang dosa. Ni banyak ayat-ayat macam ni kan. Allah kata tak ada sebarang dosa. Kita tak boleh pandai-pandai kata dosa lah. Ni cerita orang pergi haji, cerita pasal apa tu, puasa. Allah kata tak dosa, dia kata dosa pula. Macam itulah. Fala isma alaih, maka tiada sebarang dosa ke atasnya. Ada khabar lah? Tak ada. Atasnya tu apa jadi? Atasnya itulah maksud nak cakap tu. Maksudnya tak ada, kita tak nampak tapi dalam bentuk syibhi jumlah lah. Jumlah lah kan. Syibhi jumlah. Fi mahali. Apa yang fi mahali tu? Mahal ni. Fi mahali maksudnya pada kedudukan. Pada kedudukan apa? Dia syibhi jumlah tapi kan sebab dia khabar
Khabar marfu' lah fi mahalli raf'in lah kan. Tapi Hmm. syubhi jumlah ke jumlah dia tak ada i'rab. I'rab ni selalu perkataan sahaja. Kalimah. Okey, walam yu'ta tadi dah sudah kan? Terulang. Ulang. Tak apa. Terulang. Mm-mm, Terulangkan. Dah habis masa lah macam mana ni? Sambung besok. Okey ke? Ya, habiskan. Boleh. Habiskan. Habiskan Nanti tengok siapa yang tak mau tengok. Siapa yang Tengok tak nak recording. tengok tak apa. Betul ke ni? Nanti Betul. jangan. Betul Inna Tengok recording. jadi na ini adalah isim Isim inna. inna. Isim inna dia mansub sebab ada huruf inna. Kalau kita nak i'rab tu maksudnya kita kena i'rab ni lah. Na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin li'annahu isim inna. Isim Macam inna. tu. Taukid ni. lagi. Ha? Taukid Apa dia? lagi. Taukid Taukid. lah. Taukid. Taukid juga betul. Okey, lan tidak sekali-kali Tidak. nasab. Nadkhula. Jadi yang ini lah yang kita i'rab ni. Nadkhula Dah pula masuk ya. fi'il mudhari' mansub. Hmm. Fi'il mudhari' mansub, tanda mansub dia ialah fathah. Jadi disebabkan dia ada Huruf nasab. nasab. Masuk huruf Isim nasab ke nasab. dalam dia. Kita tak cakap Harfun isim nasab. mansub. Harfun nasab. Harfun nasab. Okey. Lepas tu kita terjemahkan sesungguhnya kami. Terjemah dia. Sesungguhnya kami tidak sekali-kali kami masuk akannya abadan. Okey, Selama-lamanya. selama-lamanya. Abadan selama-lamanya. Dia maf'ulun fi dari segi maknanya zaraf tentang zaman. Teacher nak tanya, inna Ya. tu dia gabungan antara inna dengan domain munfasil ke ataupun Mutasil, domain mutasil. Kalau domain Innana. mutasil boleh jadi apa? Isim inna ke? Ya, dia isim inna. Teacher khabar inna ni mana? Walaupun Khabar dia inna. domain Sebagai inna kan? Dua. Inna lepas Ya. tu dia ada Dia na pula. inna plus na. Innana. Dia kalau dia mesti jadi isim inna tu sebab tu dia mansub. Kalau dia dhamir munfasil dia nahnu. Dia nahnu. Ada juga tahu yang inna nahnu nazar tu dia jadi Ada? dia punya dia tetap isim Taukid inna kan? tapi ayat tu Inna nahnu taukid. tu dah taukid kan. Dia dah maksudnya dia dengan jumlah. Dia buat taukid tu dengan jumlah terus. Inna tu huruf taukid juga. Macam satu tu yang dalam surah Taubah ke. Inna ana Allah. Kan taukid tu. Inna ana Allah. Innana. Macam tu. Innana tu ini Ada dia dah ini buang kan? satu lah. Inna. Ini kan bukan inna. Ini. Bukan inna. Kalau aku Ini ana Allah. Betul, ini ana Allah. Itu memang nak penegasan lah kan. Penegasan ya. Penegasan yang berkali-kali. Itulah yang menegaskan yang nama Allah tu Allah sendiri bagi nama dia macam nama kita pun dibagi oleh parent kita kan. Bukan dia kata terbitan mana itu Allah sendiri yang bagi nama Allah. Betul. Itu yang dia orang keras dulu ada dia masalah yang timbul tu yang kata Bible di Sarawak tu boleh pakai nama Allah yang dulu nak buat pergi mahkamah tu dah ada Prime Minister tu Datuk Seri Anwar tarik balik pula kan. Itu dia mensifat Allah yang salah tu, sangat salah tu, cabar Allah tu berat tu. Na'udzubillah, may Allah protect Itulah us. menyifatkan Allah yang tak sempat. Takut tu. Takut. Betul. Okey, kita sambung. Okey. Nanti lepas tu kita ni. Jadi sesungguhnya kami tidak sekali-kali kami masuk akannya selama-lamanya. Right. Yang Fama inna rabihat. nahnu nazalna zikra tu. Ada berbanyak. Inna nahnu nazalna zikra. Nazalna. Betul? Zikra. Wa inna lahu lahafizun. Betul. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi ada dua huruf kat sini. Dua-dua ni adalah kata sendi sahaja. Fa, maka, ma, tidaklah rabihat.
Rabihat ini fi'il Wallah. madhi. Dia tak ada i'rab kan? Telah beruntung oleh Tadi tak ada apa-apalah. Dia semua Perempuan. marfu' oleh perempuan. Tijarah. Jadi maka tidak telah beruntung oleh perniagaan mereka. Wala talbisul haqqa bil batil. Okey. Janganlah. Dan janganlah. Ini kena cakap janganlah. Janganlah talbisu. Apa tanda dia? Tukarkan. Hafzul Nun. Dia jadi Talbisuna. fi'il Hazaf. hazaf nun. Fi'il mudhari' majzum. Majzum. Tanda majzum dia menghilangkan nun, menggugurkan nun. Sebab apa? Sebab ada amil Isim. huruf jazam. Huruf jazam la. Harfu jazam. Jadi kalau kita i'rab yang ni pula al-haqqa. Isim mansub. Sebab apa? Sebab tanda dia apa? Fathah. Sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih. Gitulah. Al-batil. Isim majrur. Tanda majrur kasrah. Sebab ada huruf jarbi. Macam tu je. Senanglah dah. La basah tu mana ganti ke? Ataupun ganti ke? Ataupun Yang mana? la basah. Ada. La basah. Jangan campur aduk. Campur aduk. Jangan campur-campur. Janganlah kamu mencampur adukkan. Yang pakaian tu pun la basah juga kan? Labis. Labis. Pakaian Labis tu la basah pakaian. juga ya? Ni labisu. Banyak makna Maksudnya ya. kalau maksud dia tu, kalau talbisu dia jangan campur aduk, maknanya daripada perkataan, ialah pakaian tu kan memasukkan sesuatu macam itulah, memakai kan. Talbis iblis. Kalau kata talbis iblis tu daripada yang ni lah. Maknanya dia kata beletan lah, diorang kata beletan. Maksudnya pemakaian. Pemakaian. Betul juga dia punya kata dasar tu. Tapi kita tengok derivation dia kan. Dia jadi dia derive daripada satu perkataan tu jadi banyak. Dia boleh beri banyak maksud. Kamu mencampur aduk. Kamu mencampurkan akan kebenaran dengan kebatilan. Lam taqsushum alaika. Lam naqsushum alaika. Lam naqsus ni fi'il. Ni fi'il mudhari' sepatutnya. Salah tu. Bukan di. Fi'il mudhari' majzum. FRZ. Fi'il mudhari' majzum. Tanda majzum dia ialah sukun. Ni kenapa? Disebabkan ada huruf jazam lam. Harfu jazam. Harfu jazam. Jadi lepas tu hum ni isim Dhamir mutasil mabni ala sukun, kekal pada baris sukun, berada pada kedudukan mansub sebab dia adalah maf'ulun bih. Ka isim dhamir mutasil mabni baris fathah, berada pada kedudukan majrur disebabkan ada huruf jar ala. Apa maksud naqsus, teacher? Belum kami kisahkan. Ceritakan. Kami ceritakan akan mereka atas engkau. Maknanya apa? Mafhum dia? Lam apa dia? Lam tidak kan? Tidak, belum. Tidak yang bermaksud belum. Belum lagi kami ceritakan kepada engkau tentang mereka. Macam itulah. Kami ceritakan tentang mereka atas engkau, kepada engkau. Pada engkau. Menceritakan tentang mereka. Kisah. Sesuatu kisah. Sesuatu kisah lah. Tidak kami ceritakan tentang mereka pada engkau, atas engkau. Itu mafhum dia. Nampak Kak Su? Kurang jelas. Tentang tu. Tentang. Tentang tu tak ada. Itu mafhum. Saya buat mafhum tu sebab nak cakap ni. Kalau atas macam itulah, kepada lah. Tidak. Sebab dia akan kan. Dia jadi objek lah kepada perkataan ni. Ceritakan akan mereka. Tapi ceritakan mereka. Boleh juga lah, buang aja. Tak boleh. Bukan kepada mereka. Sebab dia objek kepada pencerita tu. Apa yang diceritakan? Mereka. Kita pasal Rasul. Tentang mereka. Tentang mereka.
Dia kena tengok ayat. Siapa yang hum dimasukkan kena Surah tengok ayat. An-Nisa Ha, ayat 164. ya. Okey. So surah An-Nisa 164. Teacher, Itulah tapi lam ni oh. kan apa kalau dia masuk kat fi'il mudhari' tapi dia bermaksud meaning fi'il nafi kan sebab dia penafian yang berterusan. Betul tak? Macam lam yalid walam yulad. Betul? Penafian yang berterusan. Wala junaha alaikum. Wala. Sama juga junaha. Sebarang Junaha tiada sebarang. Tambah sebarang. Sebab dia isim lah. Tiada sebarang dosa juga. Banyak ya perkataan dosa ya. Ya Ismu betul. dosa, junaha pun dosa. Apa lagi itu lagi? Ada lagi satu kan? Macam mana? Tidaklah salah baginya. Kesalahan. Boleh juga. Kesalahan nanti ada banyak lagi. Macam khati'ah. Ada sayyi'ah. Su'. Kejahatan, dosa juga tu semua boleh masuk. Tengok konteks. Nanti itu kita belajar macam perkataan lah. Dia masuk balaghah lah pula. Tapi setakat ni dari segi yang tersurat tu boleh dah kita terjemah macam itulah. Okay, dan tiada sebarang dosa atas kamu. Wala yajidu. Lepas tu dia jadi majzum ke? Tak boleh jadi majzum, ni isim. Isim? Yang ni ke? La itu isim. Nama dia pun isim la. Dia bukan untuk fi'il. Harf jazam bukan. Ni bukan. Ini harful la nafiyah lil jins. Oh, okey. Nafiyah lil Allah jins. selalu digunakan kepada yang tak bagus ke? Macam kasabat, mak tasabat. Ala tak apa? Ala mak tasabat. Atas mereka. Tak semestinya. Taklah. Ala tu maksud dia atas je lah. Jangan kalau dia juga dengan verb ala atas maksudnya kamu. Ni ke? Maksud tuan ni kalau la tu lepas isim la tu untuk benda yang salah ke? Tak juga. Bukan. Benda yang macam negatif ke? Bukan. Tak semestinya. Macam dalam surah 4 ayat 114 tu Allah kata la khaira fi kathirin min najwahum. Tiada sebarang kebaikan. Tu perkataan tu baik kan? Perkataan tu positif. Tapi Allah kata tak ada kebaikan. Orang kata baik tapi Allah negatif kata lah. Negatif lah. Betul. Negatif lah. Sebab tak tahu lah nampak bila guna ala tu selalu negatif macam la kasabat wa ala yang mak tasabat. You mean about the word ala. Tak semestinya. Jadi alaika tidak sebarang dosa atas kamu ya. Dia jar wa majrur ni dia sebenarnya detail. Dia akan memberi perincian sahaja. So dia tidak mengubah maksud ayat yang asal tu. Macam itulah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Okey, yajidu ni fi'il mudhari' marfu'. Marfu'. Apa tanda marfu' dia? Ada nun. Ada nun, subutun nun. Jadi dia marfu' sebab apa? Sebab dia daripada kata kerja yang 5 tu, af'alul khamsah, min af'alil khamsah. Jadi semua ada nun kan? Subutun nun, dia punya tanda marfu'. Jadi ni tak ada apa-apalah, maknanya terjemahan dia dan tidak mereka mendapati, betul. Mereka mendapati bagi mereka min. Okey, ni jar majrur dah ada dah. Daripada selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Waliyan. MFB. Okey, sekarang kita kena tambah akan lah sebab dia maf'ulun bih. Jadi kat sini tanda dia, ni isim ni mansub. Tanda mansub dia fathah. Sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih. Kata keterangan dia maf'ulat. Jadi dia menerangkan apa? Dia maf'ulun bih ni kepada objek. Yajidu. Verb. Yes. Pelindung. Akan pelindung dan tidak juga nasira. Nah, ni pun samalah dia maktuf. Dia maktuf dengan huruf waw ni.
Jadi tak payah lagi kita i'rab. Maknanya dia punya i'rab tu dia mansub sebab dengan tanda dia baris fathah. Jadi dia tu adalah mansub kerana dia maktuf kepada waliyan. Wa ni huruf maktuf tu. Okey, dah habis. Besok kita buat tentang pengecualian pula. Ni satu agak bagi saya susah sikit lah ni. Okay, malam ni cukuplah dulu. Boleh Kak Zainab? Boleh, alhamdulillah. Interesting Pengecualian tu apa makna tu Ustaz? Apa dia? Pengecualian tu Exception. Exception. Oh, exception. Istisna, mustathna. Nasiro teacher apa tadi? Apa dia? Nasira penolong. Penolong. Okey, tadi pelindung akan pelindung. Sorry Kak Sal. Semua dah laju je, saya dah terlupa nak tulis. Atau penolong dan penolong. Yang mana kita dah tahu, tak payahlah kan? Yang ni tadi kami ceritakan. Kami kisahkan. Tentang. Kisah. Akan mereka. Kalau maf'ul dia kita mula-mula tu kita buat macam style yang kita buat tu lafziah. Lepas tu baru kita mafhumkan yang macam tu. Paraphrase lah. Kan mafhum tu macam paraphrase. Tapi paraphrase tu bahasa Inggeris kan. Mafhum tu maknanya yang keterangan yang kita faham dalam gaya bahasa kita lah. Tapi tanpa merosakkan maksud asal pada nahu bahasa Quran tu. Bahasa Arab. Ya, apa dia tadi Tuan Syed, sorry. Pengecualian ni Puan akan asal dengar ingat balik kan. Dia ada positif dengan negatif kan. Apa besok-besok kita buat. Besok kita buat kan. Okey. Sneak peek, preview je. Okey, jangan takut tahu. Okey. Okey. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.